Dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan kumpulan untuk subjek pentadbiran dan pengurusan organisasi khidmat manusia. Jadi untuk tugasan berkumpulan ini, kumpulan kami telah memilih PPDK atau Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti di Membakut sebagai organisasi yang akan kami kaji. Sebelum itu, saya akan terangkan terlebih dahulu mengenai apa itu organization atau organisasi perkhidmatan manusia, atau lebih biasa kita panggil ianya sebagai HSO. Baiklah, perkhidmatan manusia ini kita boleh definisikan ianya sebagai semua staf di dalam sesebuah organisasi yang merangkumi pekerja dan pengurus di dalam organisasi tersebut. Perkhidmatan manusia ini merupakan sumber yang paling penting di dalam sesebuah organisasi, di mana mereka ini menawarkan bakat, pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman mereka kepada organisasi tempat di mana mereka bekerja. Tanpa sumber manusia, organisasi mungkin tidak akan dapat bergerak secara efisien. Malah boleh jadi organisasi tersebut tidak akan wujud. Oleh itu, organisasi perkhidmatan manusia ini kita boleh takrifkan ianya sebagai suatu sistem yang komprehensif dan bersatu padu bagi mengurus tenaga kerja secara efektif dalam usaha untuk mencapai matlamat organisasi. Seterusnya, saya akan bahas mengenai PDK secara umum. Untuk pengetahuan, PDK ini dikendalikan di seluruh negara, bukan sahaja di Malaysia. Kerana PDK atau Program Pemulihan Dalam Komuniti atau dalam bahasa Inggerisnya Community Based Rehabilitation (CBR) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). PDK di Malaysia telah bermula pada tahun 1984 apabila Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPOKU) di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengambil inisiatif untuk menjalankan projek perintis PDK di Mukim Batu Rakit, Kuala Terengganu yang melibatkan 55 orang kurang upaya OKU. Program PDK ini mendapat sambutan yang menggalakkan dan berkembang dengan pesatnya ke seluruh negara. Penubuhan PDK ini merupakan satu strategi dalam pembangunan komuniti setempat bagi tujuan untuk pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integrasi sosial untuk orang kurang upaya. PPDK atau PDK dilaksanakan melalui usaha bersepadu OKU, keluarga, komuniti dan perkhidmatan kesihatan, pendidikan vokasional dan sosial yang bersesuaian dengan program ini. Dan program ini juga dikendalikan di seluruh negara dengan penglibatan aktif oleh komuniti sama ada di pusat PDK ataupun di rumah. Seterusnya, saya pergi kepada organisasi yang telah kami pilih, yaitu Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti PPDK di Membakut. Baiklah, pada mulanya PPDK di Membakut ni sudah ditubuhkan sejak tahun 2011 lagi dengan nama Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK. Namun pada tahun 2018, organisasi ini telah mengalami perubahan nama yang digantikan dengan Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti PPDK. Jadi rasional kumpulan kami memilih PPDK di Membakut ini adalah kerana penyelia di organisasi tersebut merupakan kenalan atau saudara mara daripada salah seorang ahli kumpulan kami. Ini adalah bagi memudahkan kami untuk tujuan menemu ramas secara atas talian. PPDK di Membakut ini memulakan operasi bermula jam 8 pagi sehingga jam 11.30 pagi, iaitu selama 3 jam 30 minit. Seterusnya, terdapat hanya 6 orang pekerja sahaja yang bertugas di dalam organisasi tersebut, iaitu 1 orang penyelia dan 5 petugas PPDK yang lain. Manakala bilangan pelajar di PPDK pula bagi di Membakut ni adalah seramai 35 orang, yang mana semuanya terdiri daripada golongan orang kelainan upaya atau OKU. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang visi dan misi yang diterapkan dalam PDK, iaitu visi yang mereka terapkan ialah pemilihan dalam komuniti, berinformasi, komuniti yang cemerlang. Manakala misi yang mereka terapkan pula ialah membangunkan pemulihan dalam komuniti ke arah teknologi dan juga maklumat. Seterusnya, saya akan membentang tentang objektif dalam PDK. Objektif yang pertama ialah menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab dalam masyarakat tempatan dalam program pemulihan orang kurang upaya. Yang kedua, mengembleng sumber tempatan untuk pemulihan orang kurang upaya. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah dan efektif dan sesuai dengan keadaan setempat. Keempat, menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan.
Dan yang terakhir ialah mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk memperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan orang kurang upaya. Seterusnya ialah konsep yang diamalkan oleh PDK. Konsep yang pertama ialah mendekatkan perkhidmatan, pemulihan dan intervensi awal untuk orang kurang upaya di peringkat komuniti tempatan. Kedua, memastikan penyertaan penuh dan integrasi sosial orang kurang upaya dalam keluarga dan komuniti. Ketiga, mengurangkan penempatan jangka panjang di institusi pemulihan yang menyebabkan orang kurang upaya ini disisihkan daripada keluarga ataupun komuniti. Yang keempat, menyediakan peluang kepada orang kurang upaya untuk membangunkan kebolehan dan kemahiran mereka mengikut potensi yang ada dalam diri mereka. Dan yang terakhir ialah membantu dalam mewujudkan masyarakat yang penyayang, pekah kepada keperluan orang kurang upaya. Seterusnya ialah faedah dalam penubuhan PDK. Yang pertama ialah faedahnya ialah untuk membantu golongan ibu bapa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang cara mendidik anak-anak yang istimewa ataupun yang kurang upaya. Yang kedua, ibu bapa dapat berkongsi masalah yang dihadapi oleh ibu bapa yang lain yang juga mempunyai anak yang kurang upaya. Dan yang ketiga ialah kanak-kanak istimewa ini mendapat pendidikan dan latihan serta kemahiran yang sesuai dengan keadaan mereka dan dapat meminimumkan kecacatan yang dialami oleh kanak-kanak ini. Dan yang terakhir ialah dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa bahawa kanak-kanak juga mempunyai kebolehan dan keupayaan sekiranya diberi peluang dan juga bimbingan. Seterusnya ialah pencapaian. Berdasarkan temu ramai yang pihak kami adakan dengan pihak PDK Membakut, beliau mengatakan bahawa pencapaian mereka setakat ini adalah dengan mengikuti aktiviti sukan yang dianjurkan oleh program dalam komuniti yang berada di Terengganu, dan mereka pihak PDK di Membakut itu menjadi wakil daripada Sabah untuk menyertai aktiviti sukan di Terengganu. Saya akan membentangkan tentang Carta Organisasi PDK Membakut. Dalam carta organisasi ini terdiri daripada penasihat, pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, bendahari serta ahli-ahlinya. Terdapat juga penyelia dan juga petugas-petugas di dalam carta organisasi ini. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pembentukan organisasi PDK Membakut. PDK Membakut telah ditubuhkan pada tahun 2011 dan mempunyai seramai 14 orang ahli jawatan kuasa. Ahli jawatan kuasa ini terdiri daripada komuniti setempat, ibu bapa atau penjaga OKU, pemimpin tempatan, wakil daripada Jabatan Kesihatan dan wakil-wakil daripada agensi yang terlibat. Dalam pembentukan organisasi ini, mesyuarat perlu diadakan dan dikendalikan oleh pegawai kebajikan masyarakat dan ianya perlu diadakan setiap 2 kali setahun. Pelantikan dalam organisasi ini adalah berdasarkan undian majoriti. Manakala pelantikan setiausaha pula adalah berdasarkan pilihan daripada pegawai kebajikan masyarakat. Manakala pemilihan penyelia pula adalah berdasarkan iklan jawatan dan temuduga yang akan dijalankan. Setelah itu, surat pelantikan jawatan kuasa ini, surat pembentukan jawatan kuasa ini akan perlu dihantar kepada pegawai kebajikan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan. Seterusnya adalah peranan dan tugas jawatan kuasa PDK. Pengurusi berperanan dalam mentadbir, mengurus dan melaksanakan program PDK. Pengurusi juga akan mempengurusikan semua mesyuarat ataupun program yang akan diadakan pada setiap bulan. Bagi naib pengurusi perlu membantu pengurusi dalam segala urusan dan akan menggantikan pengurusi semasa ketiadaannya. Setiausaha pula akan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli jawatan kuasa yang lain serta menyediakan minit mesyuarat dan menyimpan rekod ahli jawatan kuasa. Bagi bendahari pula bertugas dalam mengawal keuangan, merekod segala perbelanjaan serta mengurus pembayaran allowance serta gaji
petugas-petugas dalam PDK. Bagi ahli jawatan kuasa yang lain pula berperanan dalam menghadiri semua mesyuarat yang diadakan oleh PDK, membantu penyelia dan petugas dalam menjalankan aktiviti serta menghebarkan fungsi-fungsi PDK kepada masyarakat. Yang terakhir sekali, penyelia berperanan dalam menguruskan hal-hal berkaitan PDK. Bagi peruntukan pula, peruntukan yang diperoleh oleh PDK Membakut adalah diperoleh daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Setelah itu, peruntukan ini akan disalurkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan akan diberikan kepada PDK. Setelah peruntukan diterima, barulah PDK akan membiayai allowance pelatih, bayaran sagu hati penyelia dan petugas, bayaran premis, bayaran fasiliti dan lain-lain lagi. Jika PDK ingin melaksanakan program, peruntukan hendaklah dimohon lagi oleh jawatan kuasa PDK daripada pengarah kebajikan negeri. Peruntukan ini akan dibahagikan bagi keperluan mesyuarat, kursus dan sebagainya. PDK Membakut hanya memperoleh peruntukan daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat dan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan tidak memperoleh peruntukan daripada mana-mana agensi yang lain. Membentangkan tentang praktis harian PDK. So, macam kita tahu, PDK ni dah ada 3 modul. Satu home base, satu center base dan satu lagi home center base. So, home base ni ialah petugas akan datang ke rumah pelatih dan melakukan sesi pembelajaran di situ. Center base pula ialah pelatih akan datang ke pusat PDK dan melakukan aktiviti dan pembelajaran di situ. Dan home center base ni pula ialah memerlukan pelatih datang ke pusat PDK 4 hari seminggu dan selalunya pada hari Jumaat petugas akan datang ke rumah pelatih untuk melihat perkembangan dan pemulihan pelatih. So, macam kita tahu yang kemahiran yang diajari PDK adalah seperti kemahiran pengurusan diri, kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus, kemahiran bercakap dan kemahiran IT. So, macam kalau dekat PDK Membakut, diorang pelatih akan datang ke pusat PDK pada pukul 8 dan diorang akan basuh tangan. Lepas diorang basuh tangan, diorang akan ambil gambar diorang dan letak dekat tempat yang disediakan, tunjukkan yang diorang hadir pada hari itu. Okay, itu dikatakan seperti mengajar kemahiran pengurusan diri. Dan selepas tu diorang akan duduk beramai-ramai dan makan sarapan. Seterusnya, kalau dekat PDK Membakut pada hari Isnin, diorang akan ada senaman. Dan selepas tu diorang akan ada kemahiran motor halus, iaitu kalau macam kanak-kanak, diorang akan buat puzzle, tanah liat dan zipper board. Tapi kalau macam dewasa, diorang akan belajar mengayam. Okey, seterusnya diorang juga akan buat kemahiran motor kasar, iaitu berlari, melompat dan sebagainya. Dan diorang juga diajar untuk melakukan perkembangan bahasa seperti mengeja dan membaca. Pelatih juga akan diajar kemahiran untuk mengasah kreativiti diorang seperti sulaman, jahitan, lukis. Aktiviti tahunan juga diorang lakukan. Seperti kalau macam PDK Membakut, diorang ada hari OKU dan rumah terbuka hari. Terusnya, saya akan membentangkan tentang interpretive summary. Pelatih OKU ni terdiri daripada warga negara Malaysia, orang yang mendaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan mendaftar kecacatan mereka. So, macam mana diorang nak sertai PDK ni? Iaitu diorang first kali diorang kena daftar kecacatan di Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah masing-masing. Seterusnya diorang daftar dekat PDK. Selalunya pelatih PDK ni terdiri daripada OKU yang usia 18 tahun ke bawah yang bersikap kebudak-budakan dan tercakap ataupun mempunyai masalah penglihatan. PDK telah menunjukkan kesan yang positif. Contohnya seorang pelatih PDK, dia telah menerima
anugerah khas OKU Peringkat Kebangsaan 2014 iaitu Muhammad Syukur Ibrahim. Dia telah menjadi seorang usahawan yang berjaya, yang beliau juga telah menghasilkan 2 buah buku yang bertajuk Inspirasi Syukur dan menggunakan tagline OKU tapi OK. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pentadbiran. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai pentadbiran dan pengurusan pertubuhan pemulihan dalam komuniti, temubal secara panggilan video melalui aplikasi WhatsApp telah dilakukan bersama penyedia PPDK Membakut. Sesi temubal dimulakan dengan bertanyakan biodata ringkas mengenai beliau sebelum kami menfokuskan kepada soalan berkaitan pengurusan dan pentadbiran. Nama beliau adalah Khairun bin Ahmad, berumur 46 tahun dan berasal dari Membakut, Sabah. Taraf pendidikan beliau adalah sehingga SPM dan pernah memasuki Institut Perhutanan Sabah. Setelah itu, beliau menyambung pekerjaannya sebagai penyelia di PPDK Membakut. Beliau memulakan kerjaya sebagai penyelia di PPDK Membakut seawal PPDK Membakut ini ditubuhkan. PPDK Membakut ditubuhkan pada tahun 2011. Oleh itu, ini bermakna beliau telah pun menyandang tugas sebagai penyelia PPDK Membakut selama 10 tahun, iaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2021, iaitu sekarang. Seterusnya, dalam sesi temubal tersebut, beliau menyatakan perjalanan beliau sebagai penyelia PPDK adalah lancar dengan bantuan beberapa pihak. Sebelum beliau memulakan tugas sebagai penyelia, beliau juga perlu mengikuti beberapa kursus seperti kursus asas bertugas PDK dan sebagainya. Selain itu, pada awal beliau menyandang tugas sebagai penyelia, beliau telah pun mendapat tunjuk ajar daripada pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan beliau juga mendapat bimbingan daripada penyelia dari PDK lain. Bukan itu saja, beliau menyatakan bahawa tugas beliau semakin lancar dengan bantuan dan kerjasama daripada ahli jawatan kuasa dan para petugas di PPDK Membakut. Seterusnya, antara peranan penyelia di PDK adalah menjalankan tugas yang berkaitan dengan pengurusan PDK dengan berpandukan garis panduan pengurusan PDK yang telah ditetapkan. Selain itu, penyelia juga bertugas dalam menyelia tugas yang dilakukan oleh para petugas di PDK dan juga merancang jadual aktiviti pemulihan, pembelajaran dan kegiatan pelatih di PDK. Selain daripada menyelia dan mengurus, penyelia ini juga bertanggungjawab dalam melatih pelatih di PDK dan juga menyediakan laporan kepada pihak yang sepatutnya seperti Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya. Selain itu, penyelia juga turut menyatakan terdapat beberapa cabaran yang beliau perlu hadapi sewaktu menjadi penyelia. Pertama sekali adalah banjir. Keadaan dan tempat bangunan PPDK tersebut adalah rendah dan ini menyebabkan kawasan tersebut sering terdedah kepada banjir. Dan apabila banjir berlaku, terdapat banyak kerosakan yang dialami dan juga kehilangan barang-barang penting di PDK seperti alat untuk mengajar dan pembelajaran, fail-fail penting dan sebagainya. Terdapat satu peristiwa di mana banjir berlaku dan fail-fail penting PDK hanyut di bawah air dan penyelia terpaksa membuat fail tersebut semula. Dan apabila hujan turun dengan lebat dan berpanjangan, air akan mulai naik di kawasan PPDK Membakut. Oleh sebab itu, penyelia, petugas dan jawatan kuasa yang lain perlu segera ke PPDK walaupun tidak mengira waktu, walaupun waktu tersebut malam ataupun siang, mereka perlu segera ke PPDK untuk menaikkan barang-barang agar tidak terkena air banjir dan tidak berlaku banyak kerosakan. Dan apabila banjir surut pula, mereka perlu membersihkan kawasan dalaman dan keseluruhan kawasan PPDK Membakut. Oleh sebab itu, hal ini yang menjadi cabaran buat penyelia kerana situasi banjir ini sering kerap berlaku di PPDK Membakut. Selain itu adalah COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini memerlukan mana-mana individu yang terlibat untuk bekerja dari rumah, termasuklah penyedia PPDK Membakut ini. Dan segala pengajaran dan pembelajaran terhadap pelatih OKU perlu dilaksanakan melalui online. Dan ini menjadi cabaran buat penyelia kerana apabila satu tugasan diberi, terdapat penjaga pelatih yang lambat menghantar tugasan tersebut
kerana disebabkan beberapa sebab seperti masalah internet dan sebagainya. Akhir sekali, penyelia berharap agar PPDK Membakut ini akan menjadi lebih baik sama ada dari aspek pengurusan, kemudahan dan sebagainya. Beliau juga berharap agar pelatih PDK Membakut ini menunjukkan kesan yang positif hasil daripada pembelajaran yang dijalankan, dan beliau berharap pelatih-pelatih OKU ini sudah mula dapat berdikari dengan sendiri. Kesimpulannya, PPDK ini merupakan satu pusat di mana dapat membantu golongan orang kurang upaya untuk memulihkan kefungsian mereka agar mereka dapat berfungsi seperti orang biasa. Penubuhan PPDK di seluruh dunia amat penting kerana golongan ini sememangnya memerlukan bantuan dan pemulihan untuk perkembangan kehidupan mereka yang lebih baik. Dan ibu bapa dan para komuniti perlulah memberi sokongan yang jitu kepada penubuhan PPDK agar lebih ramai lagi masyarakat yang cakna terhadap keperluan dan pemulihan golongan orang kurang upaya ini. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.